ta'zir boleh sampai ke tahap hukuman mati. Yang tu nanti penjelasan dia. Nak urai malam ni, ya tak? Lagi saya pening kepala, depan pusing. Hukuman yang dikenakan ke atas penjenayah. Ketiga hukuman yang dikenakan ke atas penjenayah. Tadi faham tak no? Kesalahan yang berkaitan. Ni sebab pengenalan saja. Dia nak kenaikan apa benda yang tadi berkaitan dengan jiwa, tubuh, badan. Kalau ada kecederaan seseorang mencederakan dengan sengaja, maka wajib dikenakan hukuman qisas ataupun diat. Berkaitan dengan yang melibatkan harta benda, akal fikiran. Macam mana akal fikiran? Dia minum marak. Akal fikiran, akal dia hilang. Ataupun sesuatu yang boleh menghilangkan akal. Tak semestinya arak. Apa lagi? Guna gam. Gam. Gam kasut, gam basikal. Sampai rosak akal dia. Ataupun melalui syabu, dadah dan sebagainya. Ataupun cakaroy. Ada cakaroy? Ada kan? Ustaz mana tahu? Saya pun tak tahu, tak nak tengok pun. Orang dah bak lah. Ketum campur macam-macam. Hanya tu bila hilang akal. Apa tindakan dia? Walaupun dia tak melibatkan orang lain. Seorang-seorang dia norak. Dia dikenakan hukuman hudud. Kalau zina lain pula. Dia melibatkan orang lain. Dia dikenakan hukuman hudud juga. Macam-macam. Hukuman yang dikenakan ke atas penjenayah. Apakah hukuman yang dikenakan ke atas penjenayah tersebut? Macam mana hukuman dia? Bentuk hukuman itu macam mana? Apa benda itu hudud? Apa itu qisas? Apa itu ta'zir? Ini secara umum dia nak bagi tahu. Pengarang nak bagi tahu. Mengikut peruntukan hukum syarak yang disebutkan di dalam Quran dan hadis dan yang dikuasakan dalam undang jenayah syar'iyah atau undang-undang kanun jenayah syar'iyah, bahawa penjenayah yang didakwa di bawah kes jenayah syariah apabila sabit kesalahannya habis. Takat hari ya. Kerja aku lah dulu kat kampung. Kalau maghrib 3 kali last tu. Subuh 2 kali. Dia ikut hanya hujung tu mana 4 rakaat. Kalau masuk 4 kali last tu, tung. Boleh? Sila. Boleh kita lajak sampai ke 9. Allah Akbar.
haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Kita ambil masa insya-Allah dalam 10 minit lagi insya-Allah. Hukuman yang dikenakan ke atas penjenayah mengikut peruntukan hukum syarak yang disebutkan di dalam Quran dan hadis dan yang dikuatkuasakan dalam undang jenayah syariah, bukan di Mahkamah Syariah Malaysia sini. No, lagi salah faham pula kata ya ada no. Ini disebut dalam undang jenayah syariah atau undang-undang kanun jenayah syariah, bahawa penjenayah yang didakwa di bawah kes jenayah syariah apabila sabit kesalahannya apa? Berkaitan dengan sama ada membunuh atau mencederakan atau berzina, atau minum arak, atau berjudi, atau merampok, atau mencuri, dan lain-lain sebagainya, jenayah-jenayah yang besar, yang di dalam telah sabit kesalahannya di dalam mahkamah. Bukan boleh kita sebarang hukum macam tu ya, tak boleh. Ya tak? Walaupun kita dapat tangkap pencuri tung masjid, tung sedekah ni kan, kita dapat tangkap, kita tak boleh hukum. Kita tak boleh jatuh hukum. Yang boleh jatuh hukum di mana? Di mahkamah. Siapa yang ada di mahkamah tersebut? Sudah pastilah di situ ada hakim. Di situ ada peguam cara, peguam bela, dan sebagainya. Tu hakimnya akan tentukan. Apabila sabit kesalahannya di dalam mahkamah, wajib dikenakan hukuman hudud. Wajib dikenakan hukuman hudud. Qisas, diat atau ta'zir. Tu. Itu tengok kepada kesalahan jenayah yang dilakukan oleh seseorang tersebut, yang dijatuhkan oleh hakim. Di mana? Di mahkamah. Mahkamah mana? Kalau Islam di mahkamah syariah. Hukuman-hukuman ini adalah tertakluk kepada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penjenayah itu. Tak apa habis 4 kurungan 1 dengan 2 aja. Tu jelas cara pengenalan. Jangan cari pasal bila kita nampak orang langgak orang, kita nak pergi godam terus, tak boleh. Jangan. Kita nampak orang tu memang mencuri, jangan kita pergi bedai dia, tak boleh. Hukum jatuh haram. Yang nak jatuh hukum di mana? Di mahkamah syariah. Kita nampak orang berzina, perlu kita buat aduan. Kena ada saksi, 4 saksi. Saksi tu pula macam mana? Yang nak tengok tu saksi yang adil. Ditengok macam mana? Ditengok dalam masa dan tempat yang sama waktunya. Yang sama waktunya. Waktu kejadian tersebut ada 4 orang saksi yang tengok, yang nampak. Kalau seorang tak jadi. Silap-silapnya seorang tu pula kena sebab. Sebab tu berkaitan dengan
untuk pembuktian di dalam kes jenayah syar'iyah ini berat. Pasal apa berat? Sebab hukuman dia pun berat. Nah, hukuman hudud. Nak jelas apa benda pula hukuman hudud? Hukuman hudud adalah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah di dalam Quran dan hadis. Hukuman hudud ini adalah hak Allah yang tidak boleh ditukar ganti hukumannya. Hukuman hudud adalah hak Allah. Tu kena set dalam kepala kita. Jangan kata hukuman hudud ni tak sesuai. Jangan. Na'udzubillah. Yang tu hak Allah. Allah jadikan kita. Allah yang tetapkan dalam Quran. Hukuman hudud tersebut dalam Quran dan hadis. Jangan kita pandai-pandai lah kata tak sesuai. Macam zaman lah ni. Orang kata ilmu paraik ni. Apa paraik. Bagi hibah terus. Lagi elok. Jangan. Ilmu paraik ni Allah yang tentukan. Allah yang tetapkan. Jangan kata tak sesuai. Takut gugur akidah kita. Macam itulah dengan hukuman hudud. Itu adalah hak Allah yang tidak boleh ditukar ganti hukumannya. Dan tidak boleh diubah suai dan dipindah. Kalau hukuman orang mencuri itu potong tangan, jangan diubah dengan denda sebab tu memang Allah tetap. Berbeza dengan hukuman tentang qisas. Kalau ahli keluarga memaafkannya, maka hakim boleh menetapkan hukuman diat ke atas pelaku pembunuhan diganti dengan diat denda. Kalau mencuri, merampok, dia ada hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Mencuri. Kalau mencuri apa hukumannya? Dipotong tangan. Tangan tu di mana? Yang tu dibahas oleh para alim ulama di pergelangan tangan ni. Itu dah tetap dah. Hukuman zina macam mana? Zina orang yang dah berkahwin. Macam mana hukuman dia? Direjam. Bukan disulah, direjam. Direjam dengan apa? Dengan batu. Batu besar mana? Besar buah nyok ke? Mana nak tahu. Batu besar buah nyok, macam mana lempak? Ini ada ketentuan dia. Orang yang berzina, yang belum berkahwin, dia tak pernah berkahwin, dia berzina. Bagaimanakah hukuman sebab dia? Panjang mana rotan dia ataupun kayu yang nak dipukul ke atas orang tersebut, berat mana, besar mana, yang tu dibahaskan oleh para ahli ulama. Jangan kita ambil pelepah nyok pergi godam pula. Tak boleh. Orang banyak habaq sebut kayu handayang. Pelepah nyok tu. Nak kering kita dulu duk angkut buat kayu api. Dulu punya cerita. Buat kayu api. Budak lah. Kita bagi daun nyok, suruh bagi nyala. Nganga dia. Kan boleh sembarangan. Tak boleh ditukar ganti. Hak zina dah Allah tetap hukuman dia sekian-sekian. Yang berjudi sekian-sekian. Minum arak macam ni. Tiba-tiba ada orang gila. Kita nak sekat arak, kita nak sekat judi. Dia kata ni politik. Memanglah politik. Dah ada kuasa. Tiba-tiba, hang ikut cakap siapa? Ya tak? Ni yang berlaku. Kat mana? Kat negeri kita lah. Pikak negeri lah. Kalau tak setuju, na'udzubillahi min zalik. Tak tahu. Sebab kita guna kemampuan kuasa yang ada pada kita. Dah kita berkuasa. Kita boleh tetapkan hukuman tersebut. Kedua, hukuman hudud tidak boleh dimaafkan. Tak boleh dimaafkan. Ulok macam mana pun, hambahah macam mana pun, bila dah sabit kesalahan. Sabit kesalahan sama ada melalui pengakuan. Itu sabit kesalahan, dia mengaku. Ataupun dengan pembuktian karenah-karenah yang ada bukti.
Dia tak ngaku, tapi ada bukti. Apa buktinya? Mengandung. Contoh, ada bukti. Kan? Maka tu boleh disabit kesalahan. Rela tak rela? Itu ada kes dia pula. Sama ada secara paksaan ataupun rela. Yang tu boleh. Contoh, dia dipaksa. Dalam kes kita sebut rogol. Walaupun itu dalam Islam disebut zina. Tetapi dengan paksaan. Maka yang dipaksa tidak dikenakan hukuman. Hukuman sebat. Tak dikenakan. Sama ada yang dipaksa itu adalah lelaki. Ataupun yang dipaksa itu adalah perempuan. Ada zaman sekarang. Orang perempuan. Godam orang lelaki. Berlombok. Lagi sekan. Ya tak? Dia tinju lelaki dia. Terpelanting tu. Ni zaman lah. Kenapa? Tak boleh dimaafkan sebab dah ditetapkan dah. Oleh sesiapa pun. Jadi, hakim mahkamah syariah, dia kena berpandukan dalam menjatuhkan hukuman, mestilah berdasarkan kepada Quran dan hadis. Cuma kaedah-kaedah dia tu, ini tu dibincangkan lagi lah. Tapi dalam nak letakkan hukum, mesti utamakan Quran dan hadis. Mereka yang melanggar aturan-aturan hukum Allah. Mereka, siapa pun yang langgar hukum-hukum Allah, yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah dan Rasulnya, yang disebutkan di dalam Quran dan hadis, adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Siapa yang langgar, siapa yang tak ikut hukum Allah, Allah sebut dalam Quran, wa may yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Surah Al-Baqarah ayat 229. Dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Orang yang zalim, dia zalim pada diri dia, dia zalim pada orang lain, dia zalim pada rakyatnya. Kalau tak ikut hukum Allah. Wallahu alam bisawab. Dia sebenarnya kalau baca bab undang-undang hukum ni, sampai tengah malam baru sonok. Kan? Tapi ni duk tengok muka je dah. Tak boleh, kita pun kena berhenti ya. Ya tak? Tengok muka ustaz pun duk jeger dah, je mata. Kelipok-kelipok dah. Jeger pasal tak tahan ngantuk. Bukan marah. Ya tak? Wallahu alam bisawab. InsyaAllah mudah-mudahan kanun jenayah syariah yang berkaitan dengan qisas, hudud, ta'zir yang telah kita bincangkan sedikit sebanyak oleh pengenalan ni menjadi daya penarik untuk kita mengetahui lebih lanjut lagi tentang kaedah sistem perundangan di dalam Islam, khususnya di dalam negara kita, umumnya di dunia Islam pada hari ini insyaallah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rizqna rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi 'afiyati arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.